Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu orang jumpa saya, orang tanya, Prof, saya ni okey atau tidak? Sebab mereka nak buat keputusan dalam kehidupan tak tahu dan rasa diri ni tak berguna macam-macam. Saya kata macam ni. Kita nak faham bahawa kualiti hidup kita bergantung kepada tahap kesedaran kita. Sebab itu saya keluarkan jurnal kesedaran. Kesedaran beza dengan orang yang tahu. Banyak orang dia tahu tapi tak sedar. Tetapi confirm orang sedar memang dia tahu. Maknanya kita nak daripada tahu di akal, sedar di hati dan jiwa. Jadi saya nak tunjukkan satu kaedah ataupun satu graf yang sangat penting yang saya rasa kalau kita tahu graf ini, insya-Allah kita akan boleh melakukan perubahan. Dipanggil graf nilai kesedaran diri. Jadi kita perhatikan graf ni paling bawah, ya, yang paling bawah kita naik ke atas. Yang paling bawah ni graf kesedaran kehaiwanan. Kehaiwanan, kehidupan kehaiwanan macam mana? Makan, tidur, kahwin, minum, itu saja, hanya mengisi keperluan biologi. Orang macam ni memang mereka sangat tertekan. Mereka akan sangat berebut. Mereka merasakan hidup kat dunia ni dia berebut benda fizikal saja. So kalau kita tahap macam ni memang kita tidak akan bahagia. Kita nak tambah lagi naik ke atas bila kita ada ilmu. Selalunya kalau orang kurang orang haiwan tu teruk sangatlah. Kebanyakan orang yang ikut orang ramai. Kalau orang buat tu dia buat tu. Apa-apa takut orang kata. Bercakap nanti orang kata. Tetapi bila dah ada ilmu sedikit, dah sedar sikit, pergi kepada, oh baru sedar, saya unik sebenarnya. Sebab tak ada orang macam saya dan saya pun tak macam orang. Dan saya tak suruh orang jadi macam saya. Maka saya sedar keunikan saya, ada kekuatan diri, maka naik ke 4, dia ada mungkin aspirasi diri dia. Di mana, oh saya ada bakat dalam mungkin penulisan. Saya nak menggunakan bakat ini untuk menyeru orang pada kebaikan. Ya. Dan yang kelima, bila kita tahu cita-cita aspirasi kita, maka kita mengamalkan disiplin. Disiplin ini bererti kita buat sesuatu perkara, suka atau tak suka, tapi kita committed sebab kita tahu fokus dan tujuan kita. Yakinlah, bila kita telah menjalankan disiplin pada diri, kita akan alami pengalaman baru. Tiba-tiba hasil kehidupan berbeza, tiba-tiba kita makin sihat, makin tenang, makin bahagia, makin kaya, kawan-kawan semua best, semua kehidupan luaran kita akan berubah apabila jiwa kita berubah. Dan yang paling best ialah kita mengenal Allah, kita menjadi pengawal emosi kita, mengawal fokus kita, kita tahu macam mana nak hidup dengan cara yang Allah suruh, ikut syariat, kita mantap akidah kita, kita sempurna ibadah kita, kita lembut akhlak kita, maka kita pada itu sangat bahagia di mana kita tahu mencari bahagia, kita tahu mengekalkan kebahagiaan dan kita tahu menghargai kebahagiaan. Maka kita bahagia di dunia, berdoa untuk bahagia di akhirat dan kita menggunakan segala kebahagiaan di dunia untuk mendapat redha Allah. Dan dalam jurnal ini kita kategorikan juga kepada tahap kita kepada manusia keladak dan jernih. Dan saya tahu kita ni mesti ada 5 peringkat. Jadi kalau dari segi fizikalnya saya akan minta supaya belah kiri, belah kanan. Belah kiri keladak, belah kanan jernih. So pada hari pertama mungkin kita ada banyak ciri-ciri keladak. Contohnya suka makan benda manis, kita ubah suka makan benda sihat. Mungkin dari segi emosi, kita suka dengki pada orang, kita ubah pada sayang pada orang. Mungkin dari segi kerohanian, kita malas solat asar pukul 3.45 kepada solat zuhur berjemaah. Zuhur tadi. Mana kita menjadi orang sangat-sangat menjaga diri kita. Dan yang keempat, mungkin hubungan kita dengan orang. Kita ada orang kita benci, semua orang kita sayang. Dan mungkin kewangan kita suka belanja benda untuk menunjuk pada orang. Kita fokus kepada benda untuk menyihatkan badan, untuk berhadiah kepada Allah. Bayangkan dalam masa 21 hari kita jadi pemerhati diri kita pada 5 aspek ini dan nampak kesedaran kita daripada paling bawah kepada ke paling atas di mana kita capai tahap bahagia membahagiakan. Assalamualaikum.